Salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 3 dalam bab yang baru iaitu bab 9, garis lurus. Okey, so untuk subtopik yang pertama, garis lurus, hari ini kita akan tengok kepada standard pembelajaran 9.1.1 iaitu bagaimana kita membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C dengan kecerunan dan pintasan Y. Seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Okey, bila sebut garis lurus sebenarnya semasa di tingkatan 2 anda telah mempelajari cara untuk melukis graf fungsi linear dan juga fungsi bukan linear. Okey, dengan membina jadual nilai bagi fungsi berkaitan. So, harapnya masih ingatlah bagaimana anda melukis graf tersebut. Okey, setiap graf fungsi di atas dilukis berdasarkan satu fungsi tertentu. Fungsi tersebut juga merupakan persamaan bagi bentuk graf yang berkaitan. Okey. So, dah pernah lukis, dah pernah belajar sebelum ni iaitu Rajah 1, Rajah 2, Rajah 3 dan juga Rajah 4. So, keempat-empat graf ni anda telah pun mempelajarinya semasa di tingkatan 2 iaitu graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf salingan. Okey. So, untuk yang tingkatan 3 ni kita akan fokuskan kepada persamaan garis lurus. So, sebelum ni mesti dah pernah tengok bahawa kita ada satu persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini ialah persamaan kecerunan kita panggil untuk garis lurus. Okey. So, apa itu Y? Y itu mewakili koordinat Y. Okey. M pula ialah kecerunan. X ialah koordinat X. Okey, mewakili koordinat X dan C ialah pintasan Y. So, ingatnya kalau ada persamaan Y sama dengan MX tambah C, itu ialah persamaan garis lurus. Dan kita perlulah, jika kita dapat persamaan yang bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, kita perlulah tukarkan ke dalam bentuk ini dahulu supaya kita boleh menentukan apakah kecerunan dan juga pintasan Y daripada persamaan yang diberi. Okey. So, sebagai contoh untuk garis lurus, bila kita sebut garis lurus, biasanya kita akan ada paksi X dan paksi Y. Paksi mengufuk ialah paksi X, paksi mencancang ialah paksi Y. Okey. Katalah kita ada satu garis lurus yang memotong paksi X dan paksi Y tu secara serong. Okey, bila kita nampak ada satu garis lurus dan garis lurus itu memotong paksi Y dan juga memotong paksi X, di situ ada koordinat. Okey, koordinat yang memotong paksi Y itu yang di atas itu ialah kita labelkan sebagai X1 dan Y1. Okey. Koordinat X di bawah itu ialah X2 dan Y2, di mana X1 bersamaan dengan sifar sebab dia memotong pada paksi Y. Jadi X1 tu sifar dan Y2 juga sifar sebab dia memotong paksi X pada Y sifar. Jadi Y2 itu juga bersamaan dengan sifar. Okey. So, bila kita nak mengukur jarak mencancang daripada sifar ke atas, okay, kita ukur dia di paksi Y itu daripada sifar sampailah Y1, itu dikira sebagai jarak mencancang. Okay. Dari sifar secara mengufuk ke X2, itu ialah kita panggil sebagai jarak mengufuk. Okey, berapa tinggi yang mencancang dari sifar tu sampailah ke Y1. Itu kita panggil jarak mencancang. Yang mengufuk atau mendatar itu kita panggil jarak mengufuk. So, daripada sini kita dapat tentukan kecerunan. So, apakah kecerunan ataupun M? Kecerunan ialah, bila nak cari kecerunan daripada gambar rajah ini, kita mengambil kira berapa jarak mencancang perkan dengan jarak mengufuk atau jarak mencancang
bahagi jarak mengufuk, kita akan dapat kecerunan. Okay? Dan kecerunan sebenarnya kita juga boleh tentukan bila kita dah ada koordinat, kita juga boleh mencari kecerunan. So, dengan menggunakan rumus Y1 tolak Y2 perkan dengan X1 tolak X2, di mana Y1 tolak Y2 itu ialah jarak mencancang, X1 tolak X2 itu ialah jarak mengufuk. Okay, so itu ialah kecerunan. So, apa pula pintasan? Di manakah pintasan Y? So, biasanya pintasan Y ni kita akan gunakan dia punya simbol C. Okay, so di sini dalam gambar rajah ini, pintasan Y dia ataupun lebih dikenali sebagai C ialah pada Y1 tu. Y1 itu ialah pintasan Y ataupun C. Okay, dalam gambar rajah ini, pintasan Y dia adalah Y1. Okay, biasanya kita letakkan sebagai C, di mana garis lurus itu memotong paksi Y, bersilang dengan paksi Y. Di situlah pintasan Y. Dan kita boleh juga tentukan satu lagi, walaupun kita tak bincangkan di sini, tapi kita juga boleh tentukan pintasan X, iaitu pintasan X di mana garis lurus itu memotong ataupun bersilang pada paksi X. Okey, di mana dalam gambar rajah ini pintasan X dia adalah titik di bawah tu iaitu X2. So, bila kita dah ada pintasan Y dan juga pintasan X, sebenarnya kita juga boleh tentukan kecerunan, iaitu kecerunan bersamaan dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. So, sebenarnya untuk kecerunan, kita boleh guna ketiga-tiga rumus tersebut. Okey? Bergantung kepada apa maklumat yang kita adalah untuk mengira kecerunan tu. Okey, untuk subtopik yang ini kita hanya nak tentukan daripada persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, apakah nilai kecerunan dan juga nilai pintasan Y. Okey, so contohnya kalau kita ada Y bersamaan dengan 4X tolak 28. So, apakah kecerunan dan juga pintasan Y dia? So, tadi kita kena bandingkan dengan kita punya persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. So, di sini ialah perkali bagi X itu untuk kecerunan, perkali bagi X itu adalah M dia. Okay, kecerunan dia. Jadi, di sini disebabkan persamaan ini dah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, jadi kecerunan dia adalah 4. So, apakah dia punya pintasan Y? Pintasan Y dia di sini adalah negatif 28. Okay, so itu ialah pintasan Y dan juga kecerunan. Okay, contoh yang kedua. Y sama dengan negatif X tolak 13. So, apakah dia punya kecerunan? Kecerunan ialah perkali bagi X. Perkali bagi X di situ tak ada sebarang nombor. Dia hanya ada negatif sahaja. So, bila ada negatif, tak ada nombor kat situ, bermaksud di situ nilai dia ialah 1. So, negatif 1. Okey, dan juga dia punya pintasan Y dia ialah yang di belakang tu. So, kita tengok simbol lah. Sebab tadi persamaan, dia punya persamaan umum tu tambah C kan. So, di sini ada tolak 13. Jadi, tolak 13 itu ataupun negatif 13 itu adalah nilai bagi C. Okay. So, ini bagaimana kita nak tentukan daripada persamaan tu apakah nilai M dan juga nilai pintasan Y dia. Kadang-kadang, kita ada juga persamaan di mana diberi dalam bentuk 2X tambah Y tambah 18 sama dengan sifar. Maksudnya dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kita perlu tukarkan dia dulu dalam bentuk yang umum, yang asal dia dulu. So, di sini kita tengok, kita ada 2X tambah Y tambah 18 sama dengan sifar. Jadi, kita perlu bawa ataupun gerakkan 2X dan juga 18 ini ke sebelah kanan. Okey, gerakkan ke sebelah kanan dan dia akan jadi tolak sebab di sebelah kiri ni dia tambah
atau positif. So kita akan gerakkan dia ke sebelah kanan, so dia akan jadi negatif. Jadi kita ada 2x x y sama dengan negatif 2x tu kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 2x. 18 kita bawa ke sebelah kanan juga, dia akan jadi negatif 18. Jadi kita dah ada y sama dengan negatif 2x tolak 18. Ini dah dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi kecerunan dia adalah negatif 2 dan juga pintasan y dia adalah negatif 18. Okay, so itu bagaimana kita nak menentukan daripada persamaan yang diberi. Okay, so ada juga persamaan garis lurus yang kita diminta menulis persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c itu, tapi bagi kes tertentu ada garis lurus yang dilukis secara mencancang selari dengan paksi y, ataupun dilukis secara mengufuk selari dengan paksi x. Bagi kes garis lurus yang ini, contohnya garis lurus yang selari dengan paksi x iaitu mengufuk, graf fungsi dia adalah y sama dengan h sahaja. Dia tak ada mx tambah c semua. So dia ada, kalau dia selari dengan paksi x, y sama dengan h. Kalau dia selari dengan paksi y, x sama dengan h. So kita tengok contoh. Contohnya kita ada soalan yang pertama. Okey, kita diberi satu gambar ajar graf di mana kita tengok garis lurus tersebut selari dengan paksi x. Dia garis lurus itu mengufuk atau mendatar selari dengan paksi x. So bila dia selari dengan paksi x, persamaan dia adalah y sama dengan. Okey, y sama dengan apa? So kita tengok garis lurus tersebut memotong paksi y pada nilai berapa. Okey, so di sini dia memotong paksi y pada 5. So bermaksud y sama dengan 5. Itu ialah persamaan garis lurus bagi graf tersebut. Okey, sama juga kalau kita ada satu graf di mana garis lurus itu dilukis secara menegak selari dengan paksi y. Okay, dia tegak selari paksi y, di mana kalau dia selari dengan paksi y, dia memotong paksi x. Okay? So garis lurus tersebut ialah x sama dengan. So nak tulis x sama dengan berapa, tengok dekat mana dia memotong paksi x. So kalau di sini dia potong paksi x pada negatif 4, bermaksud persamaan garis lurus kita ialah x sama dengan negatif 4. So itu bagaimana kita nak menentukan nilai kecerunan, nilai pintasan, okay, untuk persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. So kita akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya dalam video yang akan datang.